Baik, pada malam ini saya akan bercerita dan juga memberikan telahan yang lebih mendalam terhadap bagaimana peranan Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Ini perkara yang penting kerana KPKT sejak dari bermulanya pandemik COVID-19 melanda negara telah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya program sanitasi awam dalam mendokong dan juga memberikan dorongan kepada usaha kita dalam memerangi pandemik COVID-19. Maka pada malam ini KPKT mendepani COVID-19 menggerak dasar kebersihan negara. Saya amat bersati untuk memperkenalkan tetamu cukup istimewa yang berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, selamat malam YB, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Kita bersua kembali YB dalam kesekian kalinya, Alhamdulillah. Tapi pada hari ini juga kita memberikan penumpuan kepada pembukaan dan juga persidangan Dewan Rakyat yang bermula kembali setelah lama berjeda seketika. Mungkin nak dikongsikan sedikit YB tentang apa yang berlaku pada hari ini dan juga apa yang boleh dikongsikan untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini YB. Alhamdulillah, pada hari ini adalah bermulanya kita punya penggal ketiga sesi ketiga Parlimen keempat ketiga yang last, yang terakhir untuk tahun ini, dan selalunya waktu sesi yang terakhir ini adalah untuk pembentangan bajet. Tapi namun demikian selalunya bajet itu tidak dibentang pada hari yang pertama, tapi akan dibentang pada hari Jumaat ini pada 6 hari bulan. Tapi tadi permulaan sidang pada hari ini sudah persediaan 3 hari sebelum ini kita harus mengambil swab test, dan ahli-ahli parlimen daripada Sabah kena datang sini 14 hari awalnya dulu kerana mereka kena kuarantin 14 hari dan sebagainya. Jadi itu semua telah dilaksanakan sebelum kita bersidang. Jadi hari ini seperti biasa Dewan dengan ada hadangan gelas dan sebagainya, itu proses biasa dan speaker memperingatkan kita untuk mengikut SOP dan sebagainya. Jadi itu memang pelaksanaan biasa. Tapi tadi ada satu perkara yang juga kita juga tidak bersedia, yang pihak kami kerajaan pun bila diberikan pengumuman bahawa speaker nak berjumpa dengan ketua-ketua parti dan ketua-ketua whip, ada satu perbincangan yang harus dilaksanakan. Dan selepas itu melalui Menteri Undang-Undang telah memberikan satu usul bahawa pada hari ini Parlimen hanya bersidang hanya pukul 1 hingga 1 tengah hari. Kerana selepas kita dapati ada beberapa ada kes COVID yang telah dijangkiti oleh seorang daripada petugas ataupun pegawai daripada seorang senator. Jadi maka Dewan harus berhati-hati. Jadi langkah itu diambil pada hari ini untuk dihentikan Dewan pada 1 tengah hari, dan esok dari hari ke hari mereka akan memberikan usul-usul tertentu untuk hari-hari tertentu. Saya juga cukup mengikut rapat dan juga ingin memberikan pujian kepada apa yang telah pun dilaksanakan mungkin oleh YBC dalam menggerakkan Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Kalau diikutkan saban hari itu setiap usaha yang digerakkan bersama dengan agensi, khususnya Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga beberapa agensi di bawah KPKT untuk memastikan idea dan juga objektif sanitasi awam itu disempurnakan. Kerana kalau boleh dilihat bukan saja KKM sebagai frontliner ataupun MKN sebagai frontliner, tetapi petugas di bawah KPKT juga dianggap sebagai mereka yang bertujuan sebagai pendokong utama dan pemain utama dalam memerangi pandemik COVID-19. Mungkin ini waktu yang cukup tepat YB untuk memberikan penghargaan kepada petugas-petugas. Ya, Alhamdulillah, daripada COVID yang melanda dalam negara kita pada awal Januari ini dan kita bermula untuk melaksanakan PKP dan sebagainya, Bomba telah turun padang daripada 30 Mac untuk turun ke bawah untuk membuat program sanitasi. Jadi oleh kerana kita melihatkan ketika itu sanitasi adalah satu aktiviti yang penting. Kita lihat dengan negara yang lain juga membuat sanitation dan sebagainya. Jadi maka Bomba adalah satu unit yang besar, yang banyak networkingnya di seluruh negara. Jadi dengan peralatan yang juga ada kesempurnaannya, dan kita menggunakan anggota Bomba untuk membuat sanitasi seluruh negara untuk jabatan-jabatan kerajaan, bangunan-bangunan kerajaan, tempat-tempat awam dan sebagainya. Sehingga sekarang kita telah membuat sebanyak 10,000 lebih operasi, 10,000 lebih operasi. Dan selain daripada Bomba juga yang membantu kita dalam program sanitasi, Bomba juga membantu dalam program-program untuk melaksanakan logistik dari segi mengangkut barang makanan, mengangkut petugas, mengangkut barang-barangan logistik, penempatan dan sebagainya. Dan Bomba juga terlibat dari segi untuk mengangkut students yang daripada
universiti untuk hantar ke kampung. Betul. Dan yang daripada airport yang balik daripada luar negara juga, mereka juga terlibat dalam sesi-sesi ini. Ini yang bahagian bomba. Dan juga anggota-anggota PBT juga, penguatkuasa PBT juga banyak main peranan kerana apabila PKP telah di SOP dah keluar, jadi mereka harus pastikan bahawa kawasan mereka tu penduduk-penduduk itu mengikut SOP yang telah ditetapkan, seperti harus berbaris untuk penjarakan sosial dan juga pakai pelitup muka, dan pastikan kedai-kedai itu kedai-kedai runcit yang beroperasi, kedai-kedai mall dan kedai-kedai supermarket besar mungkin tidak ada masalah kerana mereka lebih structured, tapi kedai-kedai runcit yang kecil dan sebagainya mereka tidak structured. Jadi kita perlukan penguatkuasaan daripada PBT untuk memastikan mereka melaksanakan SOP-SOP yang telah diarahkan. Tapi pada peringkat awal pada Mac dan April tak salah saya, mereka tidak biasa lagi, masa kalang kabut. Ada yang tak buat ni, tak buat. Jadi bila dah sebulan selepas tu atas pemantauan dan nasihat, jadi mereka tahu untuk membuat garisan, untuk buat tanda untuk diri, dan lepas tu taruhkan sanitizer dan taruhkan tempat untuk mengambil temperature dan juga memastikan ada penjarakan dan sebagainya. Jadi ini dari masa ke semasa ini bertambah baik, dan ini harus dengan pemantauan penguatkuasaan PBT yang turun padang dan memastikan perkara ini dilaksanakan. Jadi dari KPKT daripada bomba, kita punya PBT dan juga program-program kemasyarakatan yang kita ambil pendekatan yang baru, bahawa kebetulan juga KPKT melancarkan Dasar Komuniti Negara pada Februari 2019. So Dasar Komuniti Negara ini adalah untuk memastikan bahawa komuniti itu berdaya. Jadi kalau tagline kita jaga kita tu, cantiklah tu. Kerana komuniti itu kita hendak mereka berdaya dari segi menjaga kebersihan, keselamatan, semangat duduk berjiran dan sebagainya, dan jaga harta benda. Jadi ini bertepatan dengan keadaan COVID. Jadi in a way alhamdulillah KPKT ketika itu telah membuat satu dasar yang sudah ada strukturnya. Jadi ketika datangnya COVID, kita cuma harus menggerakkan dan mengimplementasikannya. Jadi approach ini adalah penting kerana kita nak memberdayakan komuniti. Kerana perkara ini kerja-kerja untuk menjaga penjarakan sosial, pelitup muka dan menjaga merebaknya COVID tidak mana mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak berkuasa saja, seperti bomba ke tentera ke polis atau siapa. Tak mampu kita nak membuatnya. Tapi dengan pelibatan komuniti, maka ianya akan lebih successful, lebih berjaya. Dalam mesyuarat harian ataupun perbincangan bersama Jemaah Menteri Kabinet dan juga dilihat sebagai satu perkara yang penting dalam menentukan sebarang garis urus dan juga SOP yang akan ditetapkan oleh MKN dan juga KKM. Adakah pihak KPKT dan juga agensi-agensi juga turut menyuarakan pandangan dalam usaha untuk kita menilai dan juga melihat penularan pandemik COVID-19 di peringkat komuniti ini boleh dicegah di peringkat akar umbi sebelum ia menjadi satu pandemik yang akan menghasilkan kita kata gelombang mungkin ketiga ataupun keempat? Betul. Dalam mesyuarat MKN, saya sendiri hadir. Kalau kita hadir, timbalan akan hadir dan KSU juga turut hadir. Kita memberikan pandangan-pandangan dari segi pelaksanaan. Jadi kerana peringkat kerajaan tempatan itu adalah peringkat yang paling dekat sekali, third government, level government kan, yang paling dekat sekali dengan masyarakat. Jadi segala program-program SOP dan sebagainya pelaksananya adalah di peringkat kerajaan tempatan. Jadi kita akan berikan pandangan tentang bagaimana apakah dalam bidang kuasa kita dan sebagainya. Macam pelesenan, macam kedai-kedai runcit, kedai-kedai makan, kedai-kedai hiburan semua kan. Jadi itu semua ada dia punya tata tertib yang harus mengikut SOP. Jadi yang ini menjadi pengawalan di bawah peringkat akar umbi. So memang kita beri banyak pandangan dan untuk pelaksanaannya banyak tertakluk kepada kerajaan tempatan. Ini satu perkara yang perlu diberikan telahan yang lebih mendalam kerana sebagai penghujung untuk tahun 2020 dan juga untuk pelan pemulihan ekonomi jangka sederhana, sudah pasti jangkaan oleh KKM untuk memutuskan rantaian sehingga kita berjaya mencapai sifar kadar kebolehjangkitan bagi COVID-19. Cuma dalam kita menilai kembali trend peningkatan COVID-19 ini, berlaku satu trend peningkatan yang turun naik. Jadi dalam hal ini adakah KPKT bersedia untuk menggerakkan kembali jenteranya seperti apa yang berlaku pada awal penularan pandemik COVID-19 dan kalau benar ingin digerakkan kembali, adakah task force-nya itu lebih besar daripada kebiasaan? Dari segi sokongan tu memang kita terus tidak ada penurunannya lah daripada mula pada Mac hingga sekarang, memang terus berusaha. Cuma apa yang menjadi kegusaran kami adalah apabila peningkatan trend positif COVID ni makin tinggi, makin bertambah 10 kali ganda daripada peringkat first phase dan second phase itu, menjadi kekhawatiran kami adalah frontliners bomba. Contohnya mereka
pun sekarang sudah terdedah kepada jangkitan COVID itu. Jadi apabila numbers atau jumlah anggota ini telah terlibat dalam kuarantin, telah terlibat dalam masuk hospital dan sebagainya, ianya telah menurunkan force kita punya force, kita punya tenaga kerja kita dari peringkat bomba. Jadi ini yang menjadi saya khawatir, kerana kalau sekiranya ia merebak lagi dan banyak lagi anggota bomba, kalau itu anggota polis juga anggota tentera juga telah dijangkiti oleh COVID ini, jadi ianya akan melumpuhkan pergerakan peran layanan kita dan akan mengurangkan angka yang manakala penjangkitan itu makin lama makin meningkat, tetapi anggota untuk mengawalnya dan membantunya dan menjalankan tugas makin menurun. Jadi mesti ada gap nanti. Kalau ada gap, bagaimana kita hendak mengendalikan ini? Dan ini yang terjadi awal-awal di Amerika dan di Italy dan sebagainya. The health system collapse. Semua pengawalan sistem macam bomba ataupun polis, apa kita panggil dia, pengawalan-pengawal ni, penguat-penguasa ni pun collapse. Jadi bila collapse, sebab itu kita lihat terjadi hari-hari ramai yang meninggal dan tidak terurus di hospital dan sebagainya. Jadi saya berharap Malaysia akan masih lagi dapat kita kawal dan tidak sampai ke tahap itu. YB, sebelum kita menyusul dengan lebih lanjut terhadap perbincangan dan juga apa yang boleh ditawarkan oleh KPKT dalam mendepani baki-baki untuk tahun 2020, di bawah pimpinan YB sendiri, penggerak komuniti negara turut digerakkan, bukan sahaja untuk memberikan, kita kata, bantuan dari segi kepada mereka terjejas oleh pandemik COVID-19, tetapi juga meneruskan kita kata usaha-usaha berterusan yang diteruskan di bawah penggerak komuniti negara dalam memastikan komuniti dan masyarakat mendapat manfaat daripada inisiatif itu. Secara ringkasnya, apakah sebenarnya pemahaman PKN ini boleh kita ketahui secara bersama? Alhamdulillah, PKN ini dibentuk ketika itu adalah sebagai satu platform untuk mereka mendekati rakyat dalam segi memberikan menyantun mereka dalam melihatkan kebajikan mereka dan membantu mereka yang memerlukan, asnaf, orang lumpuh dan orang OKU dan sebagainya. Tapi apa yang lebih besar adalah di bawah dasar komuniti negara saya sebut tadi adalah untuk menyampaikan polisi-polisi kerajaan, aktiviti kerajaan dan program kerajaan kepada akar umbi, kepada grassroots, agar mereka tahu apa yang ada untuk mereka. Jadi bila adanya penggerak-penggerak ini turun padang untuk menyampaikan segala maklumat yang telah ada dalam penjana, prihatin dan sebagainya, ianya membantu untuk rakyat enjoy, menikmati manfaat-manfaat yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi ini satu program, satu jentera ataupun satu networking yang sangat besar yang kita ada seluruh negara yang telah dapat menyampaikan sedikit sebanyak tentang pengawalan COVID ini dan menjalankan tugas mereka. Dan apa yang penting adalah ada bridge, ada jambatan di antara pihak kerajaan dan agensi kerajaan dan autoriti-autoriti dengan masyarakat. Jadi mereka menjadi penyambung. Kerana mana mungkin daripada kerajaan, jentera-jentera kerajaan turun sampai ke akar umbi. Jadi dengan adanya mereka di situ, mereka boleh mendekati pengurusi-pengurusi penduduk, ketua-ketua masyarakat kampung, dan mereka sendiri, pengurusi-pengurusi penduduk ni ataupun ketua-ketua masyarakat ni sendiri menjadi anggota kepada penggerak komuniti negara. Jadi mudah. Jadi mereka lebih dekat dengan masyarakat setempat mereka dan mereka akan dapat menyampaikan apa yang kita salurkan kepada mereka. Itu yang cukup menariknya, YB, kerana mungkin apa yang digerakkan di bawah komuniti negara itu boleh menjadi nilai tambah kepada KPKT sendiri dalam melaksanakan dasar objektifnya dan sebagai pemudah cara kepada KPKT dalam melaksanakan apa yang diharapkan ataupun digagaskan di bawah objektif kementerian. Kita akan berjeda seketika, YB. Kembali nanti kita akan bercerita lebih lanjut tentang KPKT mendepani pandemik COVID-19 dan juga menggerak dasar kebersihan negara. Baik, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sudah pasti kalau di peringkat global kita bercerita tentang Sustainable Development Goal, satu impian cukup besar. Namun ia akan menjadi satu komplikasi amat payah untuk diperjelaskan secara literal. Mungkin boleh untuk diberikan pemahamannya. Namun dari segi konsepnya itu, bagaimana ia dijelaskan kalau sekiranya penglibatan di peringkat akar umbi itu pun tidak dicanai ataupun ditanam dari awal. Jadi ini satu persoalan yang cukup molek untuk kita utarakan juga, YB, kerana Sustainable Development Goal, satu impian yang amat besar. Namun pelaksanaannya itu, implementasinya kalau tidak benar dan tidak betul pada kerangkanya itu, sukar difahami oleh masyarakat. Jadi apa sebenarnya yang dirangka oleh KPKT dalam memastikan amalan di peringkat global ataupun impian di peringkat global dapat diasimilasikan di peringkat tempatan? Ya, memang Alhamdulillah, because SDG ni dulunya mula daripada MDG, Millennium Development Goals, sampai 2015. Lepas 2015 sampai 2030 adalah SDG
SDG, Sustainable Development Goals. Tapi malangnya apabila saya juga pergi ke conference antarabangsa yang saya memberikan ceramah ataupun talk atau keynote address mengenai pengurusan sampah dan sebagainya ataupun mengenai gender equality dan sebagainya. Jadi saya lihat tidak ada pemahaman di peringkat akar umbi. Setakat agensi dan NGOs mungkin, tetapi hanya bercakap saja, tapi untuk menggerakkannya agar akar umbi itu faham apa itu konsep SDG, agar mereka akan rasa sense of belonging untuk mereka juga turut serta, itu tidak ada. Jadi sebab itu dengan adanya penggerak komiti negara ini, kita gunakan mereka untuk menyampaikan apa itu SDG. Kalau masyarakat itu faham SDG itu adalah satu program-program, ada 17 SDG goals, yang mana satunya terlibat dalam green technology ataupun dalam menjaga kebersihan tempatan, kebersihan negara, dan bagaimana sampah-sampah itu boleh recycle dan menjadikan wang dan sebagainya. Saya rasa komuniti akan tertarik. Yang kedua, kalau cakap pasal sedikit saya sentuh tentang SDG, tentang gender equality, tentang pelibatan wanita. Jadi kalau mereka faham itu apakah kebaikan di pelibatan wanita, jadi maka orang perempuan juga akan terlibatkan diri mereka. Jadi pemahamannya tidak dapat seperti disebutkan, tak dicanangkan ke peringkat akar umbi, tidak lagi menyeluruh. Masih lagi, saya rasa masih lagi pihak surface, baru yang di peringkat yang awalan saja, tapi peringkat yang pemahamannya tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah di peringkat KPKT, dari segi pengurusan sisa pekerjaan ini, kita menekankan tentang goal SDG nombor berapa saya tak ingat, tapi untuk memastikan bahawa the green technology, bagaimana green environment dan sebagainya harus kita teruskan. Dan di bawah KPKT juga kita mengambil inisiatif untuk buat smart city development. So smart city development banyak terbabit dengan SDG, dengan low carbon society, low carbon community, that means mengurangkan pollution, asap dan sebagainya, menggunakan jentera bateri ataupun dengan cycling dan sebagainya, dan juga smart city menggunakan LED light yang akan menjimatkan belanja dan kurangkan bahaya dan sebagainya. Jadi ini pun juga ada terterap dalam kerja dalam peringkat KPKT, iaitu Smart City Development. Juga termasuk. Mungkin YB, di atas kertasnya itu rangkaian gerak kerja dan juga struktur itu nampak molek, seolah-olah cantik untuk dilaksanakan. Namun pelaksanaannya itu tidak akan terlaksana kalau tiada perkara-perkara yang bersifatkan, satu adalah dana yang diperlukan, yang kedua komitmen oleh agensi terlibat, dan yang ketiga adalah penerimaan oleh masyarakat dalam menggerakkan dan juga menjadi pemain utama dalam penggerakan ini. Jadi adakah sebenarnya elemen-elemen ini sudah kita punyai, dan sekalipun kita punyai, di manakah pencapaian dan juga penilaian prestasi kita dalam menggerakkan apa yang diwar-warkan oleh YB tadi? Yang ketika ini Malaysia belum lagi begitu serius dan committed dalam dalam melaksanakan SDG ini, kerana ianya masih lagi piecemeal. Maknanya di KPKT saya buatlah, saya faham, saya buatlah apa yang saya boleh dalam kapasiti saya. Dan mungkin kementerian lain pun juga ada faham juga dia pun buat. Tapi tidak ada satu kaedah pendekatan yang lebih holistik, yang mana satu agensi yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa SDG ini dilaksanakan di Malaysia dengan cara teratur dan tersusun. Itu memang tak ada. Jadi saya amat berharap, because bila saya banyak pelibatan sebelum jadi kerajaan dulu dengan NGO dan dengan badan-badan antarabangsa, dan saya pergi conference dan forum dan sebagainya, dan saya ketika itu juga masih mencari mana kerajaan di Malaysia ni yang agensi mana, kementerian mana yang menjaga mengenai SDG ni. Dan saya dah masuk dalam kerajaan ni juga saya dapati tidak ada satu agensi yang betul-betul mengambil bertanggungjawab tentang pelaksanaan SDG ini dalam Malaysia. Saya suka juga untuk menyentuh tentang dasar kebersihan negara, insya-Allah akan dijalankan dalam tempoh beberapa tahun, dan juga pelaksanaan itu sedang mula dilaksanakan. Namun begitu, adakah kita mempunyai rangka model ataupun role model yang boleh dicontohi? Mungkin contohnya negara-negara Skandinavian ataupun negara-negara Asia lain seperti Jepun dan juga Korea yang telah pun bermula sedari awal terhadap bagaimana pengurusan sisa, pengurusan sampah ini dilaksanakan secara efektif, melibatkan urus tadbir di peringkat masyarakat dan bukan hanya bersandarkan kepada pihak kementerian. Jadi apa yang boleh dilaksanakan dalam menggerakkan usaha ini, YB? Ya, di Malaysia kita masih lambat agaknya kita mulakan inisiatif-inisiatif untuk pengurusan atau untuk langkah-langkah kebersihan atau aktiviti kebersihan yang lebih efektif, kerana kita tidak bermula dengan awal. Jadi kalau saya pergi ke Australia, negara-negara Skandinavian,
pengurusan sampah dari segi pengasingan sisa pepejal, dari segi pelupusannya, dia amat telah dilaksanakan dalam 34 tahun dahulu. Jadi masyarakat situ sudah terbenam atau tertanam sikap pastikan bahawa sampah ni jangan disepahkan, sampah ni dibuang dalam tong sampah, dan sampah ini kita separatekan, kita asingkan, lepas tu kita hantar ke tempat-tempat tertentu yang mereka boleh buat recycle dan sebagainya. Jadi dalam keadaan Malaysia, bila saya datang, saya menjadi menteri yang menjaga pengurusan sisa pepejal ini, saya lihat kita amat terlambat dari segi untuk memupuk budaya yang baik dari segi menjaga kebersihan negara. Kita ketinggalan, kita tidak. Pada satu ketika dulu saya lihat Malaysia ada buat inisiatif dalam kempen dalam TV untuk jaga kebersihan, tapi saya ingat terhenti dan tidak diteruskan. Hilang. So, jadi ini harus dikembalikan. Jadi memandangkan keadaan kita adalah keadaan yang ke kiri tidak, ke kanan tidak. Jadi maka satu kaedah approach yang tersendiri yang saya harus laksanakan, yang mana saya telah membuat satu perancangan master plan untuk membina WTE, waste to energy plan. Kalau orang panggil macam incinerator lah, untuk melupuskan sampah-sampah yang saya panggil sampah-sampah yang outstanding. Dan banyak sangat sampah yang terbiar tidak pengurusannya tidak kemas dan tidak teratur. Maka cara yang tercepat sekali untuk kita melupuskan sampah-sampah ini adalah membina WTE dan membawa sampah-sampah yang sudah tertunggak ni bertahun-tahun ini untuk kita bersihkan, untuk kita lupuskan dan hapuskan. Jadi ini pendekatan kita sekarang. Jadi dalam KPKT saya sudah merangka untuk master plan seluruh negara dalam 5 atau 6 WTE yang akan kita bina, yang akan bina di tempat-tempat yang strategik, yang mana sampah-sampah di kawasan atau di negeri itu akan dapat kita kumpulkan satu tempat atau dua tempat. Jadi contohnya kalau di Kedah, saya rasa 2 memadai, satu di utara Kedah, satu di selatan Kedah, yang mana tempat-tempat pelupusan yang kecil-kecil itu akan menghantar sampah di situ dan dibersihkan. Tapi dan di Johor dan di Selangor dan Perak, ya. Jadi kita ada buat perancangan. Jadi ini telah bermula, satu di Negeri Sembilan, Saipak, di Tanah Merah, Larut, Lukut, dan juga akan satu lagi saya dah buat satu RFP di Bukit Payung di Johor, dan satu lagi akan datang ke Melaka. Tapi pada masa yang sama, while we are trying to get rid of this sampah-sampah yang telah outstanding, sampah yang banyak ni, yang banyak landfill kita yang terjaga, landfill tu menjadi dump site. Maknanya kalau landfill yang betul-betul di proper landfill tu, dia buat ada sanitizer dia ada dia punya pelapis dia dan sebagainya. Itu kita panggil sanitary landfill. Tapi yang ada di Malaysia bukan sanitary landfill. Dia adalah dump sites. Maknanya sampah-sampah yang illegal, yang dia just buang sampah, tidak diurus dan tidak. Yang ini banyak di negara kita. Jadi sebab itu saya harus membuat program WTE ini agar sampah-sampah seperti dump site ini akan kita masukkan di situ, kita lupuskan dengan cara yang lebih kemas, bersih dan higienik. Tidakkah penggunaan tanah itu juga akan sama seperti mana kita meletakkan dump field itu ataupun kawasan untuk pelupusan itu, sama juga dengan kawasan untuk pengubahan sampah kepada tenaga itu, ataupun lebih baik juga kalau digunakan incinerator seperti mana banyak digunakan oleh negara-negara maju? Ya, negara maju banyak digunakan. Kerana Malaysia ni ada lagi agensi-agensi ataupun NGO yang masih lagi memberikan satu pandangan bahawa ini tidak selamat dan sebagainya, dan menjadi fobia kepada masyarakat kita. Padahal mereka sendiri lihat bila dia pergi negara Jepun, Korea dan negara Eropah sekarang ini, melihat ada sebenarnya itu di tengah-tengah bandar mereka membina incinerator atau WTE ini, yang lepas tu di sekelilingnya dia buatkan park, ada swimming pool dan sebagainya, mana masyarakat persekitaran boleh menggunakan kemudahan itu terjadi di negara. Tapi di Malaysia masih ada lagi satu momokkan yang mana bahawa perkara ini tidak selamat dan kononnya. Tetapi insya-Allah, alhamdulillah, kita cuba nak mengelakkan ini juga. Kita tak mahu ada tu, tapi tapak-tapak pelupusan ini sendiri yang saya transformkan untuk menjadi WTE. Dan kita juga faham bila kita nak buka landfill memerlukan kawasan tanah yang besar. Tanah is very expensive now, mahal. Jadi lebih kita gunakan untuk pelupusan sampah, kita boleh gunakan untuk perumahan dan sebagainya. Jadi sebab itu saya fokus kepada transformation of the landfill kepada WTE. Kerana WTE ini memerlukan kawasan tanah yang kecil. 10 belah ekar dah cukup. Tapi kalau untuk landfill sampai 100 lebih ekar yang
kita perlukan. So jadi ini adalah satu transformation yang kita nak laksanakan dan rakyat harus faham ini adalah untuk kebaikan mereka dan ia lebih kemas dan lebih higienik sebenarnya. Okey, saya setuju dengan pandangan YB. Sudah semestinya teknologi itu boleh dibina, namun kesedaran itu tertakluk kepada kita untuk menjana dan juga menggagaskannya. Kita akan berjeda seketika YB dan kembali nanti kita akan meneruskan perbincangan tentang KPKT mendepani COVID-19 menggerak dasar kebersihan negara. Apa yang lebih penting adalah sudah pasti dalam kita mendepani beberapa isu tentang dasar kebersihan negara dan juga isu-isu tentang pembagian tugas ini, ada suara-suara yang menyatakan bahawasanya di peringkat PBT ataupun di peringkat mungkin kementerian yang lain ada berlaku sedikit pertindihan bidang kuasa khususnya dalam kerajaan negeri, kementerian dan sebagainya. Jadi bagaimana dalam hal ini kita mengenali dengan lebih dekat apakah antara bidang kuasa yang diterjemahkan melalui PBT, kerajaan negeri dan kementerian dalam menggagaskan satu dasar bukan saja untuk menangani pandemik COVID-19 tetapi dasar-dasar kebersihan dan juga dasar-dasar pengurusan sisa dan sebagainya. Ya, memang dia ada 3 level of government kan. Kita ada federal government, state government dan juga ada PBT. Actually PBT is the third government yang mendekat dengan masyarakat. Jadi dalam sistem pentadbiran negara kita, kerajaan pusat membuat polisi dan harus kita engage dengan kerajaan negeri dan juga dalam untuk KPKT kita ada satu platform yang kita panggil satu mesyuarat negara kerajaan tempatan. Baik. Yang mana Menteri Besar atau Exco kerajaan tempatan ada dalam mesyuarat itu dan apa-apa polisi yang hendak kita perkenalkan, program kita perkenalkan harus dibentangkan di situ mendapat persetujuan mereka. Jadi pada dasarnya apabila mereka sudah bersetuju dalam mesyuarat itu, mereka harus laksanakan di peringkat kerajaan tempatan dan negeri. Ya. Tetapi selalunya polisi-polisi yang telah kita memberi, kita present, kita bentangkan dan mereka mendapat persetujuan mereka, ada juga space atau ada juga caveat orang cakap yang mereka boleh diberikan longgaran bagaimana bila dan dilaksanakan dan macam mana kaedah dia kalau kita kata saman boleh kita kenakan di antara RM50 dan RM100. Jadi mereka boleh memilih dalam range itu. Itu ada sikit kelonggaran yang kita beri kepada mereka untuk memudahkan mereka mengguna budi bicara mereka berdasarkan kawasan mereka masing-masing. Jadi ini satu pemahaman yang jelas kerana kalau boleh kita longgarkan kembali pemahaman itu supaya kita melihat dengan lebih dekat apakah bidang kuasa ini diperjelaskan untuk peringkat PBT, kerajaan negeri dan juga peringkat kerajaan pusat. Cuma persoalan yang mungkin banyak ditanyakan oleh pelbagai pihak adalah tentang bagaimana dalam hal ini setiap isu-isu yang berdasarkan kepada dasar kebersihan negara itu diterjemahkan secara realiti ataupun relatif terhadap sifat masyarakat dan juga kesedaran masyarakat. Kerana tidak guna kalau kita menggagaskan pelbagai atur cara dan juga kempen tetapi kesedaran masyarakat itu tidak mendapat penerimaan yang baik. Jadi bagaimana sejauh mana penerimaan masyarakat itu boleh diterjemahkan melalui progres yang kita hadapi dan progres yang boleh kita lihat sekarang. Ya, memang kita perlukan kerjasama peringkat negeri dan kerajaan tempatan untuk memastikan program-program kita ni terlaksana dengan berjayanya. Ya. Jadi sebab itu kerajaan-kerajaan tempatan selalunya mereka mengikut, tetapi penguatkuasaan itu agak lemah sedikit. Kerana penguatkuasaan itu kerana menggunakan budi bicara mereka dan selalu saya tekankan adalah tidak harus adanya campur tangan politik dalam membuat penguatkuasaan. Kerana kalau kita tidak tegas dalam membuat penguasaan, setiap kali ada campur tangan politik dan melonggarkan kita punya penguatkuasaan itu, ia tidak akan membantu kita dan negara tidak akan maju. Jadi setiap kali itu terjadi, maka kita akan mundur-mundur ke belakang. Jadi ini yang harus saya terapkan di peringkat penguatkuasaan. Pada masa yang sama juga ilmu dan pengetahuan harus disampaikan kepada akar umbi rakyat biasa. Rakyat biasa ni, dia tak faham tentang undang-undang, tentang undang-undang PBT. Dia tak ada masa, dia pun tak ada minat untuk membaca tentang perlembagaan. Unless dia dah terkena dekat dia, baru dia nak baca dan apa dia dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi tugas penggerak Komiti Negara untuk menyampaikan kepada mereka apakah undang-undang dia, apakah perlembagaan dia dan sebagainya agar mereka faham mereka tidak melanggar undang-undang ni. Bila kita nak ambil tindakan bila mereka melanggar undang-undang ini, menyulitkan kita kerana mereka tidak ada kefahaman awalnya. Okey. YB, ada sahabat kita di laman sosial juga bertanyakan dasar kebersihan negara yang digagaskan ini kekeliruan yang timbul. Mengapa baru dilaksanakan sewaktu pandemik COVID-19 dan bukannya sedari dulu? Dan adakah tiada masa untuk kita melihat pelaksanaan dasar kebersihan negara ini hanya untuk menghadapi pandemik COVID-19 ataupun ia sebenarnya telah dirangka sedari awal, cuma pelaksanaannya baru disedari buat ketika ini? Ya, dia baru disedari oleh rakyat kerana sebelum ini memang ada program-program kebersihan,
pengurusan-pengurusan kebersihan ada sebelum saya masuk ke KPKT 2018. Tetapi bila saya masuk, saya lihat ada keperluan untuk buat satu dasar. Jadi pada Mei 2019 telah dilancarkan di Melaka dasar kebersihan negara ini. Cuma biasalah awareness atau kesedaran awam selalu lambat. Apabila mereka terkena baru mereka tahu. Jadi 2019 telah kita lancarkan di Melaka dan sekarang dalam peringkat pelaksanaan. Jadi sebab tu saya sebut tadi, alhamdulillah sebelum sampainya COVID, saya dah buat dasar kebersihan negara, dah buat dasar komuniti negara dan strukturnya sudah ada, dan sekarang dengan adanya COVID, ianya mudahkan untuk melaksanakan, mempercepatkannya dan agar pemahamannya juga akan dapat digarap dengan cepat oleh rakyat, dan juga saya juga memudahkan saya untuk bekerja dengan agensi lain dan juga kementerian-kementerian lain. Jadi kadang-kadang bila kita di peringkat kementerian itu, kadang-kadang susah untuk kita, bila ada bukan ada pertindihan, ada pelibatan kementerian yang lain, jadi kadang untuk mendapat kelulusan mereka juga mengambil masa. Jadi oleh kerana dah adanya pandemik ini, jadi ianya mempercepatkan proses-proses itu kerana mereka dah faham kita harus laksanakan dengan cepat mungkin memandangkan kita berdepan dengan pandemik. Kalau tidak mungkin slow lagi. So jadi alhamdulillah. Persoalan juga yang banyak diajukan mungkin oleh netizen ataupun masyarakat secara keseluruhannya, memang benar kita ingin menyahut seruan kerajaan pusat dan juga kerajaan persekutuan untuk menyahut amalan kitar semula pengurusan sisa pepejal dan juga memastikan pengurusan sisa pepejal itu boleh diterjemahkan kepada sistem ekonomi yang lebih baik. Cuma dari segi untuk kawasan-kawasan pengumpulan sisa pepejal itu, yang mungkin ada yang menyuarakan bahawasanya tidak banyak di kawasan ataupun komuniti mereka ataupun sukar untuk ditemui, malah itu memberikan satu kesukaran untuk mereka menguruskan sisa pepejal dari rumah dengan lebih efektif untuk diterjemahkan kepada pengurusan di tempat-tempat pelupusan yang utama. Jadi bagaimana KPKT menyediakan platform dan juga infrastruktur yang terbaik untuk pengurusan ini? Sebab itu kita ada dasar komuniti negara, dasar kebersihan negara, agar kita menyelaraskan segala aktiviti pelupusan dan pemungutan dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi perkara yang ada dalam negara kita, adalah satu undang-undang 672 yang mana ada beberapa negeri di bawah kerajaan persekutuan pada tahun 2000 berapa, 7 kita 16 7 tahun 2011 gitu. Kita ada satu polisi yang mana kita di bawah SW Corp. Mana ada beberapa negeri saja yang menandatangani konsesioner dengan KPKT. Ada 7 negeri, iaitu negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pahang dan juga Perak dan juga Kedah. Jadi ini 7 negeri ini tertakluk kepada Akta 672 yang mana pengurusan sepenuhnya di bawah pengurusan kerajaan persekutuan melalui konsesioner seperti Alam Flora dan Idaman di utara dan juga Southwest Management di selatan. Jadi mereka ini mengendalikan pengurusan sepenuhnya mengikut dasar dan mengikut garis panduan daripada KPKT di bawah SW Corp agency, di bawah SW Corp. Jadi ini memang dalam pemantauan kita. Tapi negeri-negeri yang tidak menandatangani 672, sampah-sampah mereka itu dipenguruskan atau di bawah garis panduan yang ditetapkan oleh peringkat negeri. Peringkat negeri dan peringkat negeri selalu dengan tempatan. Jadi ini yang tidak ada penyelarasan. Jadi sebab itu saya keluarkan dasar kebersihan negara, yang mana dasar kebersihan negara ini akan melibatkan semua negeri. Kerana dasar kebersihan negara untuk negara kita. Jadi maka dengan itu mereka juga harus mengikut panduan dalam dasar kebersihan negara ini. YB, penterjemahan kepada sisa pepejal ataupun sisa sampah ini kepada sumber ekonomi negara, adakah realistik untuk dilaksanakan dan adakah ia boleh membantu sebagai booster ataupun catalyst kepada sistem ekonomi yang kita sedia ada sekarang ni? Sistem ekonomi tempatan sendiri itu boleh membantu. Tapi dari segi pencapaian tu, saya have to be realistic, it's very slow. Kerana kadang-kadang manusia ni banyak tabiat. Jadi bukannya dia tidak boleh dia tidak ada kesabaran untuk melaksanakan. Sedangkan kalau dia melaksanakannya dengan istiqamah, dengan konsisten, ia akan menjadikan pendapatan yang banyak. Kerana kita ada ibu tunggal. Kalau di lembah pantai, for instance, saya pergi buat program dasar kebersihan negara, saya turun program situ. Ada ibu-ibu tunggal yang kolek plastik aja, mendapat pendapatan 1,500 sebulan. Itu sudah lumayan untuk duduk di PPR sebagai pendapatan sampingan untuk anak sekolah, makanan dan sebagainya. Jadi kalau dia ada istiqamah dan melakukannya, insya-Allah ia akan mendatangkan hasil pada mereka. Itu untuk sampah-sampah seperti plastik, kertas dan sebagainya. Even sisa makanan juga kita buat program
menghantarkan mengumpulkan sisa makanan itu dan kita akan proses untuk jadi baja. Tapi kita kasih mereka satu program point system yang mana kalau 1 kilo mungkin ada point dia dan sebagainya, dan kita tebuskan dengan bahan-bahan makanan, beras ke gula ke dan sebagainya. Minyak masak pun boleh. Minyak masak pun boleh. Sekarang kita buat minyak masak dan sebagainya. Cuma ni belum lagi luas sangatlah penerimaan ni belum luas lagi di kalangan rakyat kita kerana ada sikit malas sikit nak buat kerja-kerja macam itu. So, jadi saya amat berharap dia ramai lagi akan berkecimpung dalam bidang ini agar mereka lihat bukan isu ekonomi saja tapi isu kebersihan, kebersihan negara, kebersihan tempat tinggal kita betul penting, menunjukkan melambangkan peribadi kita, dan juga ia juga menjauhkan penyakit. Okey, kalau kita tidak buang betul-betul, tikus lah dengan lipasnya lah, lalat, ini semua penyakit kan. Jadi kalau mereka faham konsep SDG tu, bahawa ini kebersihan ini penting, daripada masa yang sama ia dapat manfaat ekonominya, jadi mereka akan laksanakannya untuk membantu mereka. Tidakkah kos pengurusannya lebih mahal daripada hasil yang boleh diperoleh? Kos pengurusannya tak mahal, tidak mempunyai modal untuk ada pejabat, tidak ada modal untuk adakan equipment dan sebagainya. Cuma modal tenaga dan masa. Yang mana kita semua ada free time. Kalau satu hari dia buat satu jam, sangat boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Itu berbalik kepada isu komitmen dan juga isu kesiapsiagaan kita untuk melaksanakan dan juga merealisasikannya. Kita akan berehat seketika. Semuanya kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Baik, kita bersua kali dalam Bicara Naratif. YB, tadi kita tinggalkan sedikit perkongsian tentang bagaimana pengimplementasian dasar kebersihan negara dan juga bagaimana pengurusan sisa itu. Cuma kita sedia maklum tentang kategori bagi setiap kawasan perumahan strata, kawasan perumahan teres dan juga kawasan perumahan yang mungkin boleh dikatakan sebagai perumahan yang prolifik. Dalam hal ini, adakah setiap kategori perumahan itu perlu diletakkan satu pengurusan yang lebih efektif ataupun bersesuaian dengan atmosfera kawasannya itu, ataupun kita perlu pukul rata kepada setiap keperluan itu mengikut kepada keperluan yang sama? No, I think kita kena bezakanlah berdasarkan jenis-jenis kediaman kerana penghuni-penghuni, penduduk-penduduk ini berbeza dari segi mentaliti dan tahap pemahaman mereka. Jadi oleh itu, kerana itu di peringkat-peringkat kawasan perumahan sangat KPKT dalam masa terdekat ini akan buat penguasaan dari segi pengasingan sampah. Di kawasan rumah perumahan yang lebih pendapatan tinggi, saya kira mereka faham tentang apa keperluan buat sedemikian. Jadi penerimaannya saya harap akan dapat mudah diterima. Jadi pengasingan ini akan kita kuatkuasakan dengan secepat mungkin, dan sekiranya mereka tidak membuat pengasingan, kita akan sediakan plastik bag berwarna 3 warna yang untuk plastik, untuk sisa makanan dan sisa yang lain. Jadi kalau saya rasa kalau mereka tidak melaksanakannya, kita boleh terus punish mereka dengan tidak mengangkat sampah mereka. Jadi kalau kita nak fine itu tidak baloi masa yang kita nak fine dan sebagainya. Tapi di rumah masyarakat itu kita menggunakan pengurusan pengurusi penduduk-penduduk di kawasan itu, persatuan penduduk untuk melaksanakannya dan menjaga kawasan itu, dan kita memberikan mereka latihan dan sebagainya, dan ada pemantauan daripada KPKT dan juga penggerak komuniti negara untuk membantu mereka untuk melaksanakan pengurusan ini. Tapi walau bagaimanapun saya mengakui bahawa kita harus adakan satu plan yang lebih berstruktur yang mudah untuk mereka ikut dan mudah untuk kita mengambil tindakan sekiranya mereka tidak melaksanakannya. InsyaAllah dalam tempoh 2020 hingga 2030 itu memungkinkan untuk hasil itu akan dapat kelihatan dan juga akan dapat diterjemahkan kepada penghidupan seharian masyarakat. Kita mengambil maklum tentang perutusan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedikit perkongsian tentang belanjawan 2021 serta kerisauan beliau tentang bagaimana pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan satu peningkatan yang agak merisaukan. Jadi ini masanya untuk setiap masyarakat maupun pemimpin politik khususnya untuk berganding bahu dan juga bersetuju atas sebarang keputusan yang diambil dalam belanjawan 2021. Apa respon YB terhadap ura-ura untuk menjadikan belanjawan 2021 ini menjurus dan juga memfokus kepada kebajikan rakyat yang didahulukan, kemudian baru kita boleh berbahas dan juga bercerita tentang isu-isu sampingan di sebalik isu kesihatan dan juga kepentingan rakyat? Saya sokong dengan pendekatan ini kerana kadang kita dalam
berdepan dengan pandemik COVID ini, semua orang harus bersatu untuk memastikan bahawa negara ini dapat ditadbir dengan baik dan ada kesinambungan, tidak ada halangan-halangan yang boleh mengekang kita untuk melaksanakan hasrat kita untuk memastikan bahawa bantuan-bantuan kita kepada rakyat akan dapat diterima, dan bantuan-bantuan ekonomi, bantuan-bantuan untuk menggerakkan ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan baik seperti apa yang dirancang oleh kerajaan yang ada. Jadi pada ketika ini saya amat berharap bahawa semua parti-parti politik dalam negara ini harus mengenepikan hasrat politik mereka, mengenepikan hasrat peribadi mereka dan meletakkan kepentingan rakyat itu dahulu. Kita lepaskan COVID ini, kita lepaskan bagaimana kita nak mengatasi masalah rakyat ini yang kita lihat dengan peningkatan trend penjangkitan COVID ini, maka ramai lagi rakyat-rakyat kita akan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan sebagainya, kerana mungkin kita harus laksanakan PKP dan sebagainya untuk mengekang penurunan COVID ini. Jadi oleh kerana itu banyak lagi keuangan yang harus kita sediakan untuk membantu rakyat, dan jadi moratorium harus dipanjangkan, dan bantuan-bantuan cash tunai harus kita teruskan, bantuan-bantuan makanan harus kita teruskan, dan bukan saja rakyat tapi peniaga-peniaga juga, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha besar, dan juga investor juga harus kita melihat bagaimana mereka akan dapat meneruskan aktiviti ekonomi mereka agar negara ini terus dapat dibangunkan ekonominya. Kerana waktu seketika selepas kita dalam period pemulihan itu, bila ekonomi telah kita longgarkan untuk teruskan aktiviti ekonomi, kita lihat ada peningkatan dari segi pencapaian investment dan ekonomi kita, ada peningkatan. Tapi lepas tu trend yang baru ni yang mana sudah meningkat balik, maka sudah menurun balik. Jadi pelancongan sebenarnya di negeri Melaka, pelancongan domestik 99%, 95%. Tapi kita mengharap pelancongan dari luar yang itu. Tapi oleh kerana penurunan ini naik balik semula, ada pula gelombang yang ini, maka tidak dapat kita teruskan hasrat untuk buka pintu Malaysia ini kepada pelancong contohnya. Jadi ini menjadi satu perkara yang saya amat berharap agar semua parti politik menghadapi. Kita boleh bahas, tak ada masalah untuk bahas, untuk berikan pandangan dan sebagainya, mana kita boleh perbetulkan, kita boleh pelaki, is okay. Tapi jangan menggunakan asas ini sebagai satu asas untuk menggugat kestabilan negara. Jadi setelah kita berdepan dengan COVID, dan lepas tu kita punya frontliner dah banyak yang sudah lumpuh kerana mereka sendiri telah dihidap oleh dijangkiti oleh COVID-19. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya? Tak mungkin saya ataupun ni boleh kita menjadi doktor atau menjadi nurse. Kita memerlukan mereka. Jadi harus memberikan pertimbangan ini, dan agar tidak terlampau gairah kepada perkara-perkara yang tidak menjurus kepada rakyat, yang tidak membantu rakyat. Yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin juga, belanjawan 2021 bukan lagi kita memberikan penumpuan terhadap defisit fiskal ataupun tentang situasi ekonomi global, kerana itu memang sedia maklum berlaku di mana-mana negara sekalipun. Cuma apa yang penting adalah defisit bagi poket rakyat itu sendiri yang perlu diutamakan dan juga perlu diberikan penumpuan. Jadi di peringkat komuniti sendiri, itulah akar umbi kepada pembangunan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Apakah mungkin KPKT dalam hal ini akan cuba untuk menerobos kepada isu-isu ekonomi yang mewujudkan satu kesejahteraan kehidupan dalam kalangan masyarakat, untuk memastikan di peringkat komuniti, walau apa pun jua objektifnya itu, kita berjaya mewujudkan komuniti yang berdaya saing dan mampu untuk bergerak secara kendiri. Ya, Alhamdulillah dengan ada COVID ni juga kita telah membentuk satu komuniti yang berdaya saing, kerana mereka telah memikir cara-cara bagaimana untuk mengatasi periuk nasib mereka. Jadi jangan dulu bekerja sebagai pramugara, sekarang menjadi Grab, menjadi buka bengkel kereta dan sebagainya. Jadi ini satu perkara perkembangan yang baik agar kita lebih dapat multitasking. Itu satu perkara yang baik. Dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih moden menggunakan teknologi juga satu perkara, satu blessing in disguise. Satu hikmah yang mana rakyat kita dulu memang malas kata nak berteknologi, sekarang mereka terpaksa berteknologi. Dan bila kita menggunakan teknologi ini seperti online dan sebagainya, ianya juga menurunkan perbelanjaan kita sebenarnya. Jadi macam KPKT banyak kita dah buat online application, online. Jadi tidak harus mereka pergi secara fizikal, dan ini akan menurunkan perbelanjaan dari segi transportation dan juga perbelanjaan perjalanan dan sebagainya. Jadi ianya ada balance sebenarnya. Jadi bagaimana kita menguruskannya itu penting. Ada balance. Cuma yang saya lihat adalah penting adalah sekarang adalah untuk mendapat pendapatan lebih, untuk membuka pintu ini kepada
pelabur asing dan juga kepada pelancong asing. Okey. So selain daripada itu, hati dengan pembantuan rakyat, pembantuan kerajaan dan sebagainya, rakyat insya-Allah mampu untuk mengimbang kehidupan mereka dan belajar untuk berjimat-jimat, dan insya-Allah kita boleh bertahan insya-Allah. InsyaAllah kita jaga kita. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Puan Haji Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan.